Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita baca beberapa hadis, iaitu yang pertamanya an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, pemberi riba, dua saksinya, saksi riba, dan orang yang menulisnya, orang menulis yang berkait dengan riba tadi. Riwayat daripada Muslim. Yang kedua, an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, hindarilah diri daripada arak, sesungguhnya arak itu pembuka segala kejahatan. Yang ketiga ialah hadis an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian hadis yang keempat kita baca malam ni, iaitu an Buraidata ibni al-Husaybi al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih. Artinya diriwayatkan daripada Buraidah al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesiapa yang bermain nashdashir, iaitu sejenis permainan dam ataupun catur, maka dia telah melumurkan tangannya dengan daging dan darah babi. Riwayat daripada Muslim. Jadi berdasar pada 4 hadis, malam ni kita baca 4 hadis, kita boleh ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama iaitulah hendaklah kita menjaga supaya kita tidak memakan makanan yang haram. Jangan kita makan benda haram. Yang dikatakan makanan haram itu ialah apa sahaja yang diharamkan oleh Allah, sama ada makanan itu sendiri ataupun sumbernya. Sumber dia. Kadang-kadang makanan tu halal. Nasi molek, nasi lemaknya, nasi dagangnya. Tapi hasil kita beli itu daripada jalan yang haram. Duit itu duit mencuri. Duit itu adalah duit yang kita hasil daripada rompakan. Okey? Hasil daripada, contohnya daripada rampasan ataupun kita ambil hak orang. Termasuklah juga hasil daripada rasuah. Rasuah umpamanya kita beli nasi lemak, maka nasi lemak tu juga adalah makanan haram. Walaupun nasi lemak tu asalnya tak ada masalah, tapi oleh kerana sumber
kita membeli itu daripada duit yang haram, maka dia masuklah dalam perkara yang haram. Kemudian dalam Islam ni saya dah sebut tadi, ada benda yang memang haram daripada awal. Benda tu memang haram. Contohnya apa? Contohnya ialah bangkai. Contohnya adalah khinzir. Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman aw lahma khinzirin. Sampai habislah ayat tu panjangnya. Iaitulah, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati apa yang telah diwahyukan kepada aku sesuatu yang haram kecuali adalah bangkai. Nombor duanya ialah darah. Yang ketiganya ialah lahmul khinzir ataupun dipanggil sebagai daging babi. Dan yang keempatnya ialah binatang yang disembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama berhala, ataupun atas nama benda-benda khurafat, atas nama kubur orang keramat, kubur Tok Wali Keramat, kita sembelih lembu, kita sembelih kambing, itu pun haram juga. Itu dia jadi bangkai, sebenarnya dia jadi bangkai. Jadi itu yang disebut dalam Quran. Itu haram lah tu. Makna dia, kalau seorang tu dia makan babi umpamanya, maka dia makan benda haram. Ataupun dia makan bangkai pun makan benda yang haram. Kemudian dalam hadis menceritakan tentang benda yang haram lebih panjang, lebih banyak lagi. Tapi taklah banyak sangat, tapi banyaklah juga. Iaitulah jenis-jenis binatang tu jenis banyaklah. Walaupun kemungkinan kita tengok dalam hutan tu taklah semua sekali. Iaitulah Nabi dalam satu hadis mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba' wa an kulli dhi makhlabin minat tuyur. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada kita makan binatang yang menggunakan taring untuk membunuh musuh, membunuh binatang lain. Dan juga makhlabin an kulli makhlabin minat tuyur, dan juga mana-mana burung yang menggunakan kuku dia, cengkam kuku tadi untuk menangkap musuhnya ataupun menangkap mangsanya. Maka berdasar pada hadis ini, selain daripada babi yang disebut dalam ayat yang pertama saya baca tadi, selain daripada bangkai, darah dan binatang yang disembelih kerana berhala contohnya, ataupun selain daripada Allah, tambah lagi, iaitulah semua jenis binatang yang bertaring, yang menggunakan taring dia tadi untuk menangkap mangsa dia. Contohnya ialah harimau, contohnya ialah singa, contohnya ialah anjing hutan, anjing hutan dan sebagainya. Banyak lagi lah. Binatang-binatang yang menggunakan taring, yang taring tadi untuk menangkap binatang lain ataupun mangsa lain untuk dijadikan makanan. Itu pun diharamkan juga. Diharamkan juga. Banyaklah tu. Saya sebut tadi 2-3, mungkin ada lagi lah. Tu. Cuma adalah pengecualian. Pengecualian dia dalam mazhab Syafi'i adalah binatang yang dipanggil sebagai dubuk apa sebagai. Apa panggil dubuk ke apa? Itulah sejenis binatang yang bertaring, yang dia menangkap musuh dengan taring dia, tetapi telah dihalalkan. Itu tak apa, itu dibenarkan berdasarkan kepada riwayat daripada Jabir, daging dubuk ini ada dijual di Madinah. Jadi tidak ada larangan apa-apa. Jadi kalau haram takkanlah boleh jual pula. Begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan, mana-mana binatang yang mempunyai taring yang lemah. Taring tu lemah sangat untuk digunakan untuk menangkap musuh. Kalau musuh-musuh, kalau makanan yang rengang-rengang tu dia boleh tangkap lah. Tapi kalau hak berat tu dia tak boleh gunakan taring dia. Seperti musang. Maka musang itu adalah dihalalkan makan. Dihalalkan seperti disebutkan dalam kitab Al-Iqna'. Tapi tak ada tergamak lah. Tak ada orang tak tergamak nak makannya. Tapi asasnya dalam mazhab Syafi'i adalah dibenarkan, disebutkan dalam kitab Al-Iqna'. Sebab apa? Taring dia tu lemah. Taring dia tu bolehlah untuk binatang-binatang macam ayam tu boleh lah. Tapi hak lebih benda tu tak boleh lah. Umpamanya. Maka hak tu dihalalkan, tapi mustakhbas
tapi dia anggap jijik oleh masyarakat kita, jangan makanlah. Jangan pulak pah benda ni kok laku sangatlah musang. No, ada pulak lagi musang pas orang umpamanya ayahlah. Kita biarkanlah binatang tu, tak payahlah kita nak makan walaupun aliran mazhab kita, mazhab Syafi'i adalah dihalalkan. Karenanya ialah kerana ada ulama dalam mazhab lain, umpamanya dalam mazhab Hanafi diharamkan. Haram dalam mazhab Hanafi, halal mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada halal haram gitu, lebih baik kita pakai konsep jangan makan. Walaupun dalam mazhab kita adalah dibenarkan. Dan termasuklah taring yang digunakan tadi bukan untuk menangkap musuh yang hidup. Contoh taring yang digunakan tadi adalah untuk dia menggigit buah-buahan. Macam kita kata tupai. Maka tupai itu pun dalam mazhab Syafi'i adalah dihalalkan. Boleh makan tupai, tak ada masalah. Sembelih melek, pas pada tu puisi melek, lepas tu buat sate macam dekat Indonesia. Tak umpamanya. Boleh tau, boleh makan mazhab Syafi'i. Tetapi tak payahlah. Sebabnya ialah kerana mustakhbah, di sisi mustakhbah ni dianggap jijik dalam aliran orang apa ni, masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu nampak benda tu jijik. Tak payahlah kita nak makan benda-benda yang macam tu. Banyak lagi lah binatang-binatang lain tu dah. Dah orang kata ayam mahal ni, semua mahal belaka dah. Itu bincang molek lah dengan pihak berkuasa macam mana nak selesai masalah tu. Bukan masalah kerana daging ayam mahal kita pun nak makan tu, tak payahlah. Cuma dihalalkan konsepnya, asasnya. Tapi tak payahlah, sebabnya ialah kerana dalam aliran, dalam uruf masyarakat Terengganu kita ni, benda tu adalah mustahbah. Dianggap sebagai kotor. Dianggap kotor, kau jijik dah. Tak payah makanlah. Begitu. Jadi saya nak sebut ni ialah binatang-binatang yang diharamkan. Dan di antara binatang yang diharamkan juga ialah mana-mana binatang yang kaki dia tu adalah tidaklah terbelah dua. Binatang yang tidak terbelah dua, kaki tapak kaki dia tu tak terbelah dua kaki dia tu. Dia straight je. Contohnya benda apa? Contohnya ialah gajah. Gajah tu tak terbelah dua, dia straight tau. Bulak gitu tau. Kalau tak percaya, kaki gajah tu tengok warna. Tengok kaki gajah tu guna, akak melek. Lepas pada tu ada masuk surat khabar esok. Tak kita kata ada orang mati seorang kena akak benda apa ni, akak kaki gajah, baik nak tengok halal ke haram. Tak umpamanya tak. Tak payah tak kita kata dah. Makna kita pakai tengok dalam gambar dah. Dah kita kata tengok dalam gambar dah. Maka gajah ni dia punya tapak kaki dia tu tidak terbelah dua. Maka termasuk dalam binatang yang diharamkan. Termasuklah juga keldai. Keldai ni tak ada tempat kita. Keldai ni disebutkan di dalam Al-Quran, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk sekali adalah suara keldai. Disebut dalam Quran. Keldai tak ada tempat kita ni. Dia punya suara dia tu memang udah sungguh. Dia macam sunah. Sunah ni makna kalau kita tiup tu dia bunyi guna, bunyi deseng gitu nak apa nama ni, kalau saya buat kan berat pula dak kita kata dah nak tiru. Saya boleh jadi tiru. Dak kata dah. Maka apa nama ni, bila di waktu ubik tu suara dia tadi dia hisap balik. Bila dia hisap balik suara dia tu, makna dia bunyi macam sunah gitu, macam cering gitu. Bunyi cering. Huduh sungguh bunyi. Dak percaya pergilah negeri-negeri yang ada keldai tu dengar. Kalau keldai tu senyap, katok kepala dia sekarang. Supaya dia bising sikit. Pada masa tu ia bunyi dengan suara dah. Marah tuang dia, minta ganti pula. Sebab keldai ni orang tak makan, tapi orang gunakan untuk pengangkutan. Pengangkutan nak akak barang-barang sampai sekarang. Wallahualam lah, takut hari ni tak tahulah mana sampai sekarang tu, maksud sampai zaman sekarang ni ada lagi digunakan keldai untuk digunakan sebagai pengangkutan. Adalah kereta di belakang tu diderek oleh keldai 2 ekor ataupun seekor untuk orang berniaga jual buah-buahan dan sebagainya. Itu sampai ke zaman sekarang ni masih ada lagi lah benda-benda yang sebegitu. Jadi keldai ni orang tak makan. Sebabnya ialah alasan dia ada 2 sebab. Nabi larang satu, yang keduanya kaki dia tu adalah kaki yang tidak terbelah 2. Kita tengok straight gitu. Kecuali kuda. Kuda boleh makan. Bukan kuda boleh makan, memang kuda tu boleh makan. Kuda boleh dimakan. Kuda tu halal dimakan oleh kita. Bila kita sembelih kuda tu, maka daging-daging kuda tu boleh kita makan
berdasarkan pengecualian. Itu pengecualian, maka adalah dihalalkan. Hak tu satu je. Kalau nak kira kuda tu, dia punya kaki dia tu macam tu juga, tidak terbelah dua. Dia macam orang panggil apa, ladam. LADAM, ladam gitu tak. Maka orang letak besi lah, tak mui, dia jadi terhakis dan sebagainya untuk digunakan untuk pengangkutan ataupun peperangan dan sebagainya. Begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i pula ada lagi tambahan, mana-mana binatang yang hidup dua alam. Hidup dua alam, alam darat dan alam air, pada masa itu diharamkan juga makan sebab dia masuk dalam benda yang mustahbah, dia anggap kotor. Dia anggap kotor. Di mana binatang-binatang ini adalah seperti, contohnya apa? Seperti kita kata, kita buat contohnya ialah seperti anjing laut, contohnya tak? Dan kalau tempat kita ni ialah buaya, biawak itu juga dia boleh masuk dalam air. Saya di rumah tepi sungai selalu lah, banyak sangatlah biawaknya. Tak, kita kata dah. Biawak ni juga dia masuk dalam air, dia pergi ke darat. Dia boleh hidup dua alam. Dia pergi ke laut, dia pergi ke air dan dia naik ke darat. Itu yang dikatakan hidup dua alam. Kalau makna ikan keli tak masuk, ikan keli, ikan haruang, dia tak masuk dalam dua alam. Sebab apa? Dia tak pergi ke darat, orang bawa ke darat. Nampak tak beza tu? Ikan keli tu dia duduk dalam air, cuma kita bawa ke darat. Kita sendiri yang bawa, bukan dia pergi ke darat. Kalau dia pergi ke darat, barulah dia dianggap sebagai hidup dua alam. Tapi dia ni duduk dalam air, kita bawa ke darat, dia lambat mampu. Lambat mampu. Makna kadang-kadang tu mungkin tak tahulah berapa lama tu, mungkin sehari ke 2 hari, tak tahulah tu. Saya tak tahulah, tak periksa pula. Tapi dia tu tak masuk dalam hidupan binatang yang dua alam, sebabnya bukan dia perconggi. Orang Terengganu kata perconggi. Bukan dia sengaja pergi ke darat, kita bawa ke darat. Barulah dia pergi ke darat dan hidup lama. Begitu juga dengan ikan haruan dan sebagainya. Jadi mana-mana binatang yang hidup dua alam, dia tak pergi sendiri, tapi kita yang alih, tu tak apa. Itu adalah termasuk benda yang masih dihalalkan lagi. Termasuklah yang hidup dua alam ini adalah binatang katok. Katok juga masuklah dua alam tu. Dia pergi ke darat dan dia pergi ke air. Begitulah. Itu di antara binatang-binatang yang diharamkan di dalam syariat Islam. Syariat Islam. Itulah di antaranya. Kemudian di antara sumber pula, sumber apakah yang dikatakan haram makanan ni? Sumber yang haram dimakan ialah apa sahaja pekerjaan yang tidak diiktiraf oleh syarak sebagai patuh syariah. Contohnya ialah berjudi. Contohnya adalah rasuah. Contohnya adalah merompak. Contohnya adalah mencuri. Maka hak tu termasuk benda yang haram. Mana siapa-siapa yang contohnya dia mencuri, tiba-tiba hasil curian dia tadi, rompakan dia tadi contohnya, dia belilah makanan, maka makanan tu dianggap sebagai makanan haram. Begitu juga dengan rasuah. Tapi orang nampak rasuah ni macam halal je. Sebab apa? Yang pertamanya, tuang dia kata tuang dia beri. Dia takkan tak halal. Tuang dia beri dengan keredaan hati. Tuang dia beri dengan keredaan hati, tetapi bersebab. Bersebab tu yang ada haram yang jadi rasuah tu. Dia beri bersebab. Kalau kita dah kenal dia, tak beri. Tak beri. Cuma dia beri, dia ada kepentingan dia. Walaupun dia kata saya beri ni dengan kerelaan hati saya, redha. 100% saya beri kau. Walaupun dia kata gitu, haram juga. Ambil lah. Sedap dia. Pemberi rasuah ni tak. Ambil lah. Saya beri ni daripada hati saya yang ikhlas. Tak. Kalulah orang tu tidak ada kaitan apa-apa tentang sesuatu perkara, dia beri tak? Tak beri. Ada sebab dia. Hak tu yang dikatakan rasuah. Ada orang salah kata. Dia kata minta halal lah ni. Bila dapat rasuah minta halal ni daripada hatimu tu. Daripada hati perut pedamu tu kata bahawa merela-rela WBT ni. 100,000 ni, 1 juta ni, 2 juta, 3 juta ni. Dia kata beres. Dia kata aku halal dah. Aku bincang dah dengan bini aku gini-gini halal dah. Kata dah. Maka dak jadi halal juga. Haram juga. Haram juga. Jadi sebab tu dalam satu hadis mengatakan la'anallahu rasyiya wal mutarasyi, iaitulah orang yang memberi rasuah, orang yang makan rasuah dan juga pemberi rasuah adalah
adalah dilaknat oleh Allah. Cuma mana kuat tu di antara pemberi dengan penerima, sama-sama dosa, sama-sama haram. Sebab itulah kita hendaklah hukum orang yang memberi rasuah ni. Kadang-kadang orang beri rasuah tu besar lagi dosa. Sebab punca daripada dia lah. Hak pujuk-pujuk ni lah yang menerima rasuah dapat tu. Hak yang pemberi rasuah tu token besar-besar contohnya. Dah. Token besar-besar dah jutawan dah apa. Beri rasuah banyak tu dah ada benda macam tahi gigi dia je. Dah coket gigi dia tu je. Dia berilah kepada yang menerima rasuah. Contohnya pegawai kerajaan ke apa, berilah sejuta. Orang tu dah berbelia-belia dah, kaya dah. Tapi yang kena hukum hak ni, hak terima ni. Hak nu warna cerita tu. Kena hukum juga tu. Sebab itulah punca rasuah. Hak nu tu warna hak nu tu. Hak tu bukan beri tu. Itu punca rasuah situ. Hak tu besar lagi benarnya. Tapi hak tu yang terlepas. Hak tu yang terlepas banyaknya. Jadi hak tu lah yang menyakitkan hati masyarakat kita. Hak nu kadang-kadang, saya bukan nak kata apa-apa sangat. Hak nu kadang-kadang orang bukan Islam, dia ajar pula orang Islam terima rasuah. Tak. Hak yang pemberi tu bukan orang Islam pun. Nah, kita kata hak tu bebas pula dan sebagainya. Jadi sebab tu kena hukumlah hukumlah seadil-adilnya. Kalau tidak adil, maka akan dipersoalkan pada hari kiamat. Dan tidak adil ni makna zalim. Kalau zalim, kena bakar dalam api neraka seberat-beratnya. Ingat, hidup kita ni, Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Dak imbuh. Umur 60 70 kita tak adil dalam menghukum orang yang bersalah. Sebabnya lah dosa yang kita tanggung tu kadang-kadang duduk dalam kubur beribu tahun. Beratus tahun duduk. Umur 60 je, umur 70 je, tapi oleh kerana kita tidak adil dalam menghukum orang yang bersalah ni, kadang-kadang yang bawa yang dalam kubur ni lama lagi. Kita bayangkan sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia tu, 1400 tahun dulu. Tapi mereka dapat nikmat lah. Dapat nikmat kubur. Tapi kalau orang bersalah macam mana? Abu Jahal contohnya. Abu Jahal ni kalau ikut umur dia mati tu umur 52 tahun. Masa dia mati. 52 tahun dah imbuh. Dengan 52 tahun tadi, sampai sekarang dah 1400 tahun lebih dah dia mati. Kena azab semua. Imbuh tau. Dah imbuh. Jadi sebab tu, janganlah kita tidak berlaku adil dalam menghukum orang yang bersalah, termasuklah juga kepada pemberi rasuah. Pemberi rasuah. Hak tu kena hukum. Hak token-token besar tu dah. Kita kata dah. Hukum waktu sebab dia lah punca. Kadang-kadang duk pujuk duk apa, tinggallah orang-orang Melayu hak dapat jota 2 jota 100,000 2,000 inilah hak masuk penjaranya dan sebagainya dah. Hukum yang tu. Itu yang sebenarnya dari segi hukum Islam itu adalah saranan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara punca-punca nak ceritanya itu adalah sumber-sumber haram. Sumber-sumber haram yang yang kita kena pasti. Lalu apabila kita kena dah pasti, maka janganlah terlibat dengan benda-benda yang haram, sebab benda-benda haram ni akan menyebabkan kita akan benda akan dapat terima risiko dia. Saya akan sebut risiko dia. Risiko dia nombor satu sekali, orang yang makan duit haram ni, atau orang makan sumber haram ni, ataupun orang makan duit makanan haram ni, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya dah sebut tadi. Masuk neraka ni dah imbuh dengan kita makan benda haram tadi. Dah imbuh sungguh. Sebab umur berapa? Saya ulang lagi benda tu. Umur kita berapa? Paling tinggi lah. Mungkin umur 80 umurnya dah. 90 tu jarang sangat lah. Mungkin adalah 100, jarang sangat lah. Kadang-kadang hidup pun lebih daripada 80 ni, nyusuh orang dan sebagainya dah. Kadang-kadang umur 80 lah standard ya kita kata tau. Kita kata orang boleh hidup. Kita katalah atas dunia hari ni. Itu je. Lebih daripada itu kita masuk kubur. Dan dalam kubur tu dah ada dah proses seksaan orang yang makan duit haram ni. Ataupun orang yang makan benda haram ni. Makan babi ke, makan apa ke dan sebagainya. Dah terima dah akibat dia dalam kubur. Kemudian di akhirat kena pula. Ingat, kita kata dah orang Islam masuk dalam neraka, kejap je. Orang Islam ni akhirnya masuk syurga juga. Saya nak sebut sekara, saudara-saudara. Saya duk baca dalam setengah-setengah kitab, antaranya dalam kitab Tuhfatul Murid, yang mengatakan orang yang tak semayang, dia akan dibakar dalam api neraka selama 60 tahun. 60 tahun tu bukan 60 tahun umur dunia, 60 tahun umur akhirat.
Sekurang-kurangnya sehari itu adalah 360 hari bersamaan dengan umur dunia. Sehari tu. Bayangkan kalau orang tu dia setahun berapa? Setahun saya tak tahulah kiraannya gua ni kira diri. Hamba tak reti nak kira dak kita kata dah. Makna dia kalaulah 60 tahun di akhirat tu, orang yang duduk dalam neraka kerana tinggal semayang 7.7 juta tahun. Cuba kira mula. Hamba kira mau congok-congok lah. Kalau kita ngajong-ngajong sekamuh, kadang-kadang orang tanya kok, kita kata, buat berapa? Lebih kurang dalam sekitar 7.7 juta tahun. Satu semayang kita tinggal. Di akhirat bila-bila ukuran dia dengan masa dunia. Lama tau? Allah lamanya, ya Allah. 7 point. Kalau orang tinggal semayang 2 waktu, ganda lagi. Kalau orang semayang 3 waktu, ganda lagi. Kalau tak semayang 10 tahun, mana? Itu saya buat contoh tak semayang. Begitulah juga dengan makan benda haram. Kita tak tahu berapa lama. Tapi jangan anggap bahawa sekejap. Kalau kita kata kena sehari pun bersamaan dengan 3 sehari pun bersamaan dengan 360 hari. 360 hari. Dah kalau kena 7 hari, 10 hari dah 360 ribu hari. Dah kita kata dah. Tu. Makna dia dekat lebih pada suku juta hari dah. Kita kata dah duduk dalam neraka tu. Kalau kita kata duduklah kita kata 10 hari dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi sebab tu jangan kita rasa seronok atas dunia makan. Tak apalah makan haram, makan benda hangat dah kita kata dah. Makan babi ke ataupun makan hasil daripada haram dan curi ke apa semua saya sebut dah tadi kan. Maka akibatnya ialah masuk neraka tu lama. Walaupun akhirnya masuk syurga. Tapi nak boleh masuk syurga tu. Nak boleh ke masuk syurga tu berapa juta tahun. Nisbah pada dunia. Tak padang umur kita. Kita rasa seronok. Kita yang orang-orang yang makan benda-benda haram ni ataupun hasil haram. Orang makan rasuah baik, penyelewengan baik, rompakan baik, mencuri baik. Dia sebab apa dia buat benda tu? Sebab dia nak rasa seronok. Dah seronok benda apa kejap gitu je. Paling tinggi pun umur 60, umur 70, umur 80. Dengan seksaan yang mungkin berjuta-juta tahun nisbah kepada umur dunia. Kalau kita duduk di dalam neraka itu sendiri disebabkan kesalahan-kesalahan kita. Itu kena ingat. Kemudian bahan bakar tu pula bukan bahan bakar yang api atas dunia ni. Kalau kita masuk dapur gas tu. Bukan tu. Bukan dapur gas warna biru, warna merah, warna apa tu, warna kuning tu tak kan. Tapi sebenarnya api itu adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api itu adalah 69 kali ganda lagi kepanasan daripada api dunia. Dahlah keduduk tu mungkin beratus-ratus tahun, mungkin berjuta-juta tahun, mungkin beribu-ribu tahun kerana kesalahan sebelum masuk syurga tu. Kononnya kalau kita katalah akhirnya masuk syurga tu. Dahlah bakar dengan begitu lama. Kemudian dalam masa yang sama pula api itu 69 kali ganda lagi kepanasan dia. Ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adalah dalam kitab, antaranya dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Jadi sebab tu jangan seronoklah kita makan benda haram. Jangan ada sejarah hidup kita ni makan benda haram. Dan kalau kita dah terlepas dah makan benda haram, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat pada Allah. Kadang-kadang saya yakin kita tak makan babi. Tak ada orang makan babi rasanya lah. Kita orang Islam lah, biasanya orang Terengganu kita tak makan babi. Bangkal kita tak makan. Tapi yang bimbangnya sumber tu. Kadang-kadang kita nampak kecil. Keling je. Keling 3 jam, 2 jam. Tapi sebenarnya bukan 2 jam sumber. Benarnya keling sejam je. Warna tak tahu. Dia tambah-tambah jadi 2 jam. Umpamanya tak. Keling hok sejam lagi tu ambil warna pula. Hok tu kena ambil kira tu. Hok tu haram dah tu. Sumber haram dah. Masuk dalam gaji kita. Tambahlah 18 riyal lagi, 20 riyal lagi. Sukaannya kita tambah. Padahal awak keling tak betul. Keling tu tak betul. Maka makan haram. Tak padan dengan sukaan pada hari masuk gaji tu. Tak padan. Dengan bakar, dengan mungkin berjuta-juta tahun. Mungkin beribu-ribu tahun. Mungkin beratus-ratus tahun. Mungkin tak tahulah. Apa namanya keadaan di akhirat. Dengan 69 kali ganda kepanasan api nerakanya. Dan sebagainya. Saya ulang je benda ni. Ulang sokmo. Supaya kita sama-sama. Dan cara nak bertaubat macam mana cara nak bertaubat? Yang pertama istighfar kepada Allah. Istighfar. Aku tak bodoh makan benda haram. Yang kedua,
Kalaulah kita makan benda haram tu adalah bangkai babi, start daripada kita bertaubat tu jangan setuh dah. Jangan setuh lah makan babi ni apa semua. Begitu, jangan makanlah bangkai ke apa semua. Ataupun kalau sumber daripada haram, berhentilah daripada ambil benda-benda haram tadi, pulangkan balik kepada empunyanya. Dia ada dua pula. Ni fatwa daripada Mufti Johor. Sahibus Samahah Said Alwi Haddad dulu. Dia jadi Mufti Johor tahun 40-an, 50-an dulu. Dia keluarkan fatwa. Saya ada fatwa dia. Orang tanya macam mana nak keluar, nak bertaubat kalau makan dah benda haram, sumber haram. Dah. Kalau boleh pulang kepada empunyanya, macam ke duit curi, boleh pulang balik, boleh hantar balik. Duit merampok, boleh hantar balik. Tapi kalau duit yang payah nak pulang kepada empunyanya, macam duit riba, payah dah nak cari. Dah. Duit judi, payah dah nak cari. Payah dah nak cari. Duit rampasan, payah dah nak cari. Hak payah nak cari ni, hantar kepada Baitul Mal. Dia ada beberapa pilihan lah. Antara pilihannya ialah kita beri sedekah kepada orang miskin bukan untuk dapat pahala, tetapi kita beri sedekah kepada orang miskin untuk lepaskan benda haram. Itu satu cara. Yang terbaik orang ni yang Sahibus Samahah Mufti Johor dululah dikeluarkan fatwa Syekh Alwi Haddad berdasarkan beberapa kitab. Antara yang terbaiknya kita hantar kepada Baitul Mal. Hantar duit itu ke Baitul Mal. Bila hantar duit itu ke Baitul Mal, maka duit itu dia dibelanjakan untuk maslahah umum. Maka duit itu menjadi milik orang ramai. Bila jadi milik orang ramai, terpulanglah kepada pihak berkuasa nak guna duit itu untuk apa? Nak beri gaji ke orang, boleh. Nak beri MD lagi, nak beri hadiah ke orang, boleh. Nak buat jabatan, boleh. Nak buat masjid pun boleh, ada masalah. Sebab apa? Duit itu dah masuk Baitul Mal. Bila dah masuk Baitul Mal, tahap duit tadi adalah milik umum. Bila milik umum, dia jadi halal dah. Dia jadi halal dah untuk buat benda-benda yang diuruskan, yang dipikirkan baik oleh pihak berkuasa, oleh pihak kerajaan. Kalau Baitul Mal kita ke, pihak Maidan lah dah. Apa yang dipikirkan oleh pihak Maidan yang terbaik, buatlah. Tak apalah. Sebab apa? Dia ni pemegang amanah untuk duit-duit yang ada di dalam Baitul Mal itu sendiri. Kok pandailah. Dia nak beri, jadi halal dah, ada masalah. Dia nak beri ke timang, gaji timang pun dah apa dah, ada masalah dah. Dah umpamanya dah. Begitu. Dan duit itu bukan status zakat dan sebagainya, bukan. Dia duit itu adalah duit asalnya begitu. Termasuklah juga duit-duit hak lain lagi lah yang haram. Jadi jangan kita sedak duduk. Terutama sekali kalau kita ambil ada sumber haram yang kita telah bina empire ekonomi dah. Duit haram tu lah jadi modal negara tu berat nanang tu. Nak buat mana tu? Gitulah. Kena pulang balik lah. Dah negara dah jadi jutawan pula. Jadi jutawan pula dah. Dak kita kata. Pak cawangan dah Kedah. Situ sini nak masuk Kuala Lumpur pula Kedah. Hasil dia modal mana? Modal duit haram. Tak umpamanya. Berat nanang tu. Kena pulang balik, kena hantar balik ke Baitul Mal. Susah dah. Memang susah. Dah jadi miskin belah dah buat mana awak buat benda yang jahat. Baik bertaubat pada Allah. Baik susah atas dunia daripada dibakar mungkinlah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, beratus-ratus tahun dalam api neraka. Sebelum tu lagi akan masuk dalam kubur pula kena seksanya lagi. Kita dengar serung. Tak? Serung. Tak padang. Saya kata dah imbuh dengan umur kita. 60, 70, 80. Tak kita kata dah imbuh. Dah imbuh sungguh maksudnya. Kejap je rasa suka duit tu. Tapi sebenarnya dia adalah duit yang membakar diri kita sendiri. Termasuklah duit haram ni juga orang yang tak keluar zakat. Duit tu adalah, katakan dia tak keluar zakat. Dia buat lolok dah ingat gitu. Maka adalah duit tak keluar zakat tu 10,000 ke 20,000 lepas-lepas tak. Kira dia buat dek je Allah. Dah lepas-lepas nak buat guana. Tak ada nak buat guana. Duit tu duit asnaf. Jadi kalau makan duit tu masuk duit haram juga. Kena jaga-jaga. Tu. Jadi apa akibat dia kalau kita makan duit haram ini? Yang pertamanya saya dah sebut tadi, masuk neraka. Itulah nak kata guana kita ada benda tau. Jawab dia dua kataan je lah, masuk neraka. Tafsiran dia macam saya sebut dah tadi. Yang keduanya, gelak hati. Tidak ada al-isyraq al-qalbi dipanggil. Gelak hati. Dah gelak hati ni bukan gelak hati. Gelak hati ni, dah apalah gelak hati dah apa. Kita orang Islam dah gelak-gelak sikit-sikit gelak hati dah apa. Jangan kata gitu. Ya gelak hati ni memberi kesan kepada kita mudah nak terima kebenaran ataupun payah nak terima kebenaran. Kalau orang yang gelak hati disebabkan makan benda haram ni,
Cakap benda kebenaran 10 karung pun kadang-kadang tak jadi benda. Dengar haja je. Dengar masuk telinga kanan, dia tubik kat telinga kiri. Orang katalah betul gedok tak tahu tubik tu. Nah, kita tirulah istilah orang tu, masuk belah telinga kanan, tubik belah kiri, tak jadi benda. Tak kesan apa. Sebut api neraka pun ada benda, ada lah rasa Allah seringannya aku ada. Ha. Saudara-saudara ada tak rasa kalau sebut api neraka tak seringan langsung. Waktu bahaya mungkin ada juga ni. Tak, mungkin kita tak sedar kadang-kadang kita inilah kadang-kadang hak benda hak paling hak yang paling takut sekali dak keluar zakat dah. Hak dak keluar zakat tadi dak. Ha, kadang-kadang kita habis duit, sepatut kita keluar zakat habis, hak kadang-kadang zakat bahan kita habis tau. Namanya dak. Ha, takut. Tu contoh duit haram. Hak tu yang paling besar sekali orang ada ingat dak. Ha, jadi takut gelak hati, payah nak terima kebenaran. Umur 70 baru nak sembahyang. Ha gitu. Umur 70 baru nak khusyuk sembahyang. Umur 80 baru nak start belajar Iqra. Jadi gitulah. Ha jadi gitu. Apa lambat kan? Sebab kesan gelak hati itu akan menyebabkan rasa nak balik pada agama tu rasa payah. Ha tu kena jaga tuan-tuan Itu di antara kesan orang yang makan duit haram ataupun makanan haram ataupun sumber haram. Kena jaga tu. Panjang lagi benarnya tapi biarlah saya sebut sikit-sikit. Yang ketiga kesan dia ialah doa tidak mustajab. Doa tak mustajab. Dah okey. Doa tak mustajab tapi kita nampak macam mustajab je. Dak kita kata dia. Mustajab je. Kita doa ialah hak dak nampak tak apalah kita kata. Hak dak nampak ya Allah Tuhan aku apunlah dosa aku tak nampak. Tapi Allah Tuhan aku jadilah negara aku laku ataupun maju. Maju tak terang, makan dah harang kok tapi maju kok. Mana yang berdoa lama ni betul. Boleh tak terang kok kita nak terang. Dia sebenarnya jangan kita ukur mustajab doa ni dengan benda kita boleh tu. Kadang-kadang benda yang kita boleh tu bukan sebab mustajab doa, tapi memang dah dalam azali itulah kadar yang diberikan kepada kita. Tu pun kadang-kadang bukan benda baiklah. Kadang-kadang itu berlaku disebabkan ataupun benda asalnya adalah haram dan sebagainya. Itu adalah daripada awal lagi dah. Yang dikatakan mustajab doa ni, yang katakan mustajab doa ni ialah pahala baca doa tak ada. Harapan daripada di sebalik doa tu, harapan di sebalik doa ni kalau kita kata tak dapat di dunia pun di akhirat. Jadi kalau orang tak mustajab doa mana? Di dunia pun tak dapat, ialah mungkinlah dia kata tak nampak sangat. Tapi di akhirat pun ada juga. Sampai di akhirat bila-bila Allah mana hasil doa aku ada juga. Allah. Jangan kita kata tak ada benda ada mustajab doa, ada masalah sangat. Jangan tak ada masalah. Ada masalah. Sebabnya kita hidup bukan setakat di dunia, di akhirat. Mungkin kita bangun di akhirat tu, kita ingat ke hak doa-doa kita, hak tak berapa mustajab atas dunia dulu dikumpulkan oleh Allah. Allah Ta'ala letak dalam pembendaharaan pahala kita di akhirat. Tengok-tengok kosong. Berapa? Awak makan benda haram. Tu jadi jagalah doa tak mustajab. Jangan kita buat rasa-rasa bahawa doa saya mustajab, ada masalah, nega hebat ada orang dah. Kalau candak sotong tu boleh. Allah orang lain hok mayabang boleh kilo dia 40 kilo boleh dak kita kata candak sotong. Dia doa dulu dia kata belum candak sotong tu. Padahal dia tu orang makan benda haram dak contohnya dak. Contohnya dia candak sotong kok kadang-kadang jaga-jaga sekali dak. Tapi dia makan benda haram, dia adalah makan tu makan ni benda hasil-hasil tak betul. Tapi dia pergi candak di doa dapat 40 kilo, 50 kilo boleh. Dak kata dah. Orang mayabang ni bolehlah 2 kilo. Duk nunggu jugalah berapa daripada petang tu sampai ke pukul 12. Tu balik dak ada setong dah kata dah. Tu. Maknanya kita kata hak tu kebetulan. Hak tu kita kata bukan disebabkan doa mustajab, tetapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena nilai balik tu. Yang dikatakan doa mustajab tu ialah kesan pahalanya, kesan keberkatan hidupnya, kesan ketenangan hidupnya. Kadang-kadang kita berdoa pada Allah tu, Tuhan balas dengan tenang hidup. Tapi tak tenang macam, tak tenang hidup susah semua. Kadang-kadang Tuhan mustajab doa dalam bentuk kejayaan anak-anak, tapi anak-anak tak berjaya juga contohnya tak. Kadang-kadang Tuhan jadikan kita ni molek. Tapi anak zuriat kita tak molek terang dah. Terlibat benda tu, terlibat dengan benda ni, seolah-olah macam dia satu balasan terhadap orang yang melakukan perkara yang jahat ataupun makan benda haram tersebut. Itulah saya nak sebutkan
beberapa benda yang lahir, yang akan timbul daripada kita makan benda yang haram. Kemudian kalau orang tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat sungguh-sungguh, saya cadangkan supaya dia bertaubat tadi, kalau boleh hok pulangkan kepada orang empunya asal harta, pulangkanlah. Kalau tak boleh, kita masuk Baitul Mal seperti yang saya sebut tadi. Di samping itu, kita semayanglah semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Saya cadangkan kita semayang sunat taubat. Mungkinlah kita semayang hari ni sekali, esok sekali tak. Kita mungkinlah untuk seminggu ni kita semayang sunat taubat, supaya biarlah kita ni orang panggil bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah SWT. Yang kedua, sifat orang bertaubat ni, dia bukan bertaubat dengan semayang taubat dengan astagfirullah saja, tapi dia buat sesuatu yang menebus balik dosa dia. Contohnya, dia bertaubat, dalam masa yang sama dia melakukan sedekah. Dia tambah nilai. Dia tambah nilai taubat dia tadi. Itu juga di antara benda yang saya cadangkan supaya kita buat. Kenapa perkara ni ada disebutkan di dalam oleh antaranya oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam beberapa kitab dia. Dan ini juga adalah satu ulasan terhadap hadis yang saya sebutkan pada, tak silap saya, 2 minggu lepas gitulah lebih kurang, berkenaan dengan perempuan yang terlibat dengan pelacuran, yang bertaubat kepada Allah. Dan dia tambah nilai dengan apa? Dia beri minum kepada anjing yang dahaga. Saya sebut dah rasa minggu lepas ke bila. Tu dia tambah nilai tu. Tambah nilai tu sendiri. Dan itu di antara benda yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dalam bertaubat. Kemudian kita pergi yang ke seterusnya. Ada lagi sikit lagi, iaitulah berkenaan dengan arak. Arak di sini dah. Arak. Arak ni dia kata bahawa fa innaha miftahu kulli syarrin dalam hadis ni. Iaitulah arak ini adalah kunci kepada kejahatan. Saya nak sebutkan satu cerita pada tuan-tuan dan perempuan, kalau tak nyala dia ni, dak kita kata dah. Iaitu macam mana arak ni jadi kunci kepada kejahatan. Saudara-saudara pernah dengar tak orang yang bernama Barsisa? Barsisa. Saya rasa saya pernah cerita dah sini 2-3 kali dalam masjid ni. Tapi saya nak ulang. Nak tunjukkan bukti memang arak ni punca kepada kejahatan. Tak kita kata. Barsisa ni adalah seorang ahli ibadat, seorang ulama dan ahli ibadat yang hebat, dan dia ni mustajab doa. Tetapi macam mana syaitan nak rosakkan dia? Iaitulah syaitan nak rosakkan dia dengan 2 cara. 2 cara. Yang pertama, menghilangkan ingatan dia terhadap ilmu-ilmu. Yang keduanya ialah memberi rangsangan supaya dia memulakan perbuatan jahat dengan yang ringan. Antaranya ialah menggunakan, iaitulah mencadangkan kepada Barsisa ni minum arak. Jadi macam mana kisah dia? Kisah dia ialah Barsisa ni ahli ibadat, kemudian ada anak murid dia, ulama pula dan sebagainya. Maka pada saya rasa berhenti dululah, dah nyala. Tak minggu depan pula kalau ada masa tu saya akan ceritalah benda-benda yang takut panjang, tak dang dengan masa yang ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.